Yang dalam gambar ni siapa? Saya tanya kepada tuan rumah. Itu arwah isteri saya. Bertemankan saya Casey. Encik Rahim berkongsi pengalaman beliau ketika bertugas sebagai seorang anggota bomba di Singapura mendapat panggilan kecemasan tentang satu kebakaran yang berlaku di salah sebuah kawasan di Singapura. Saya dan juga rota saya telah pun dikerahkan untuk menuju ke arah tempat kebakaran. Tempat kejadian tersebut adalah sebuah rumah flat. Dan bila kami sampai di sana, nampak asap keluarlah, asap hitam berkepul-kepul keluar daripada rumah yang dimaksudkan. Dipendekkan cerita, apa yang berlaku tu, kebakaran berlaku di dalam rumah. Dan alhamdulillah lah, katanya di sini hanya setakat dapur dan sedikit saja bahagian depan kawasan ruang tamu tu yang terbakar. Yang lain cuma hanyalah asap hitam yang telah pun menyelubungi bilik tidur, ruang tamu dan beberapa tempat yang lain. Bila saya masuk ke dalam lah, pada waktu kebakaran berlaku ni, saya masuk ke dalam dan katanya di sini sedang saya mengarahkan lah budak-budak saya ni untuk memadamkan api di bahagian dapur rumah ni. Sambil budak-budak sedang memadamkan api yang sedang mara menyala pada malam yang dimaksudkan, saya memasuki bilik. Beberapa bilik dalam rumah tu nak tengok kalau ada orang nak suruh keluar. Dan ternyata dalam rumah tu sebelum ini mengatakan tidak ada orang di dalam rumah tuan punya dirilah. Difahamkan bila saya berada di luar rumah, tuan punya diri ni keluar bertugas. Bila dia keluar bertugas, dia lupa nak matikan lauk yang dipanaskan. Anda bayangkan, dia keluar pergi tempat tugas, dia lupa nak matikan dan dia sendiri pun tak tahu yang rumahnya terbakar sampaikan jirannya menelefon, dia pulang kembali dari tempat tugas. Jadi apa yang berlaku bila saya masuk ke dalam salah satu bilik, saya terperanjat sebenarnya apabila ternampak dekat bawah katil ada perempuan sedang bersembunyi dalam keadaan rumah tu diselubungi dengan asap hitam yang tebal. Jadi saya ternampak, saya dengan memakai mask lah untuk bernafas, ternampak budak tu dan saya pun katakanlah kepada beberapa budak yang lain supaya masuk ke dalam bilik dan membantu tepikan katil untuk menyelamatkan budak di bawah katil. Nampak dengan jelas Kisi. Saya pusing ke belakang dan saya beritahulah fireman saya. Jadi dua fireman masuk ke dalam dan kami mengangkat katil yang agak berat tu untuk tepikan. Apabila angkat katil untuk tepikan, di bawah katil tu langsung tidak ada sesiapa. Saya rasa pelik tau. Sebabnya bila saya tolak pintu, saya nampak ada orang sedang bersembunyi dekat bawah katil. Saya pun kemudian suruh budak-budak tu keluar dan periksa bilik yang lain. Setelah api itu dipadamkan, kita pun keluar dan mendapatkan statement lah daripada beberapa jiran, termasuklah tuan rumah yang baru bergegas pulang setelah dia baru saja keluar ke tempat tugas. Saya bertanya pada abang tu, saya tarik dia satu corner, saya tanya, "Bang, abang dalam rumah ni seorang ke?" Dia katakan yang dia tinggal seorang. Tak ada orang lain dalam rumah ni. Saya nak kepastian. Tak ada, saya seorang aja. Dan saya pun buat bodoh lah. Kemudian sedang saya masuk ke dalam nak periksalah punca kebakaran tu. Setiap kali kalau ada kebakaran, kita kena periksa dari manakah datangnya punca kebakaran. Bila berada dekat ruang tamu, saya terpandang satu gambar yang ada di ruang tamu rumah mangsa kebakaran. Gambar tersebut, kata Encik Rahim, sama seperti perempuan yang sedang berada di bawah katil yang saya nampak ketika ahli bomba sedang padamkan api. Tuan rumah masuk ke dalam rumah dan tuan rumah pun kata tadi dia memang ada panaskan lauk. Bila dia keluar ke tempat tugas, dia lupa nak matikan api. Dia mengaku itu adalah kecuaian dirinya. Kemudian sempat saya tanya, "Bang, minta maaf, yang dalam gambar ni siapa?" Saya tanya kepada tuan rumah. "Itu arwah isteri saya." Saya terdiam. "Kenapa, awak kenal?" "Oh, tak ada.
macam muka seseorang yang saya kenal, anak saudara saya. Nama siapa Konon-konon saya tanyalah. Tak sama orang. Saya pun nasihatkan dia lain kali supaya berhati-hati dan kita pun beredar dari sana. 2 orang fireman bertanya pada saya, Encik tadi suruh masuk angkat katil, kata ada orang. Saya pun ceritakan yang saya benar-benar nampak di bawah katil ada perempuan sedang bersembunyi dalam keadaan ketakutan. Itulah yang saya arahkan mereka masuk ke dalam untuk angkat katil. Tetapi tidak ada sesiapa pun di bawah katil tersebut.